Antara paparan menarik hari ini, Gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan kerjasama munafik. Sambutan ceramah Perikatan Nasional kurang memberangsangkan di Pelangai. Rombakan Kabinet mungkin dalam masa terdekat. Ada langkah jatuhkan Tuan Ibrahim dalam pemilihan PAS? Kerjasama Barisan Nasional Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan adalah kerjasama munafik. Ketua Pemuda Bersatu Armada Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal secara sinis berkata, kerjasama itu merupakan perancangan cikgu dan anak murid sekian lama. Katanya yang pertama, kerjasama hari ini adalah kerjasama munafik, hipokrit antara BN dan PH. Puncanya satu sahaja kerana hubungan baik cikgu dan anak murid, pengerusi PH Anwar Ibrahim dan pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi. Wan Ahmad Faizal berkata dia yakin disebabkan kerjasama dua gabungan itu, ramai ahli UMNO akan memberi sokongan kepada calon Perikatan Nasional. Dia juga yakin ramai orang UMNO tidak selesa dan tidak bersetuju dengan kerjasama PH dan BN. Katanya, tapi apakan daya, cikgu dan anak murid ini telah lama berpakat. PRK dan Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya, Johari Harun dalam naas pesawat ringan di Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 7 Oktober sebagai hari pengundian bagi pemilihan wakil rakyat baru kawasan itu. Pilihan raya kali ini menyaksikan pertubungan 3 penjuru antara calon BN, PN dan bebas. Pada pilihan raya umum lalu, Allahyarham Johari memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 4,048 undi, menewaskan Kasim yang mendapat 3,260 undi. Ahmed Wafiuddin Samsuri daripada Pakatan Harapan 2,031 undi dan Isa Ahmad daripada Pejuang 65 undi. PAS yang mewakili PS sekali lagi mempertaruhkan Kasim bagi merampas kursi berkenaan dari UMNO. Naib Presiden UMNO Johari Ghani menegaskan keputusan sama ada jemaah menteri perlu dirombak atau tidak adalah sepenuhnya di tangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau malah menyifatkan ia sebagai keputusan eksklusif Perdana Menteri di sebalik desas-desus mengenai rombakan jemaah menteri muktahir ini. Katanya sama ada nak buat rombakan atau tidak, itu hak kuasa mutlak beliau. Johari yang juga bekas Menteri Kewangan 2 menambah, mana-mana pihak tidak boleh menekan Perdana Menteri berhubung rombakan itu dengan cabaran ekonomi sejagat yang sedang dihadapi negara ketika ini. Katanya kita berdepan dengan ekonomi global secara besar. Tegasnya dan menambah sebarang penyesuaian kepada pasukan pentadbiran akan mengambil masa. Perdana Menteri akan susun dia punya pasukan, macam main bola dia tidak boleh main seorang. Anwar pada Rabu memaklumkan beliau masih sedang memikirkan tentang rombakan jemaah menteri. Susulan ura-ura ia akan berlaku selepas PRM 6 negeri pada Ogos. Di sebalik ura-ura itu, baru-baru ini Ketua 5 Kementerian diumumkan terlibat dalam beberapa pusingan kerja dan pelantikan baru. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendakwa kerajaan tidak berbuat secukupnya untuk mengatasi kemerosotan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat, menyelesaikan masalah kekurangan beras semasa dan menangani kenaikan kos sara hidup. Setiausaha Agung Perikatan Nasional itu memberi amaran jika kerajaan tidak menangani isu-isu ini, ia berisiko dilabel sebagai kerajaan gagal yang pernah dilemparkan terhadap pentadbiran Perikatan Nasional. Tanda pagar kerajaan gagal pernah digunakan di media sosial dalam kritikan terhadap cara pentadbiran PN menangani wabak COVID-19. Hamzah berkata dolar Amerika Syarikat mengatasi paras RM4.70 minggu ini yang menurutnya memberikan kesan drastik terhadap ekonomi dan kadar inflasi. Lebih-lebih lagi sebahagian keperluan makanan negara diimport. Katanya dulu ketika ringgit diparas bawah RM4.50, dialah paling lantang mengatakan PN tak ada timbang takbir. Tetapi sekarang bukan saja ringgit menjunam ke paras terburuk, bekalan beras pun berdepan krisis yang tidak kunjung selesai dan harga barang terus melonjak naik. Kalau begini cara negara diurus, janganlah salahkan mana-mana pihak jika ada yang melabelkan kerajaan PHPN ini kerajaan gagal. Beliau turut mendakwa kerajaan tidak mengambil langkah intervensi segera yang konkret dan komprehensif, tetapi hanya mencipta alasan demi alasan. Perikatan Nasional dilihat masih gagal mencapai rentak yang diharapkan selepas seminggu kempen pilihan raya kecil dan Pelangai berlangsung. Ceramah yang dianjurkan Perikatan Nasional sehingga kini masih tidak mendapat sambutan memberangsangkan meskipun menampilkan pemimpin utama. Ceramah mega pentas anak muda PN di dataran Purnama Sempang Pelangai hanya dihadiri hampir 200 termasuk polis serta petugas parti.
Pentas anak muda yang turut dihadiri calon PN Kazim Samad itu majoritinya dihadiri pengundi, bukan daripada kalangan anak muda. Sebanyak 8 buah kemah disediakan dan berdasarkan pemerhatian, banyak kursi kosong di bawah kemah. Antara ahli panel utama yang menyampaikan ceramah, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal serta Timbalan Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Azamuddin. Sebelum ini, ceramah yang diadakan Perikatan Nasional di Fedai Cemomoy juga kurang mendapat sambutan warga peneroka ataupun pengundi di kawasan itu. Banyak kerusi yang disediakan pengajar untuk ceramah itu kosong. Ceramah kempen PRK Dewan Perangai itu diadakan berhadapan dengan tapak Pasar Malam Fedai Cemomoy. Ceramah itu turut dihadiri Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man selaku pimpinan utama PN. Selasa ini, pengurusi PM Muhyiddin Yassin dijadualkan akan turun berkempen di Perangai, kemudiannya disusuli oleh pemimpin utama lain seperti Hamzah Zainuddin dan Razi Jidin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa rombakan kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlaku dalam masa terdekat. Beliau berkata antara sebabnya ialah kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup susulan kematian penyandangnya, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Katanya mesti ada rombakan, saya fikir dalam waktu terdekat. Ditanya desas-desus bakal dilantik mengetuai Kementerian Dalam Negeri susulan rombakan itu, Ahmad Zahid berkata beliau sedia menerima apa jua tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Katanya, saya pun lihat poster begitu tetapi Perdana Menteri belum bagi tahu saya. Sebenarnya kementerian mana pun saya pergi, saya bersedia sebab yang penting kabinet ini dibuat keputusan secara konsensus. Biarpun saya memegang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, tetapi pada waktu yang sama, Perdana Menteri meletakkan saya sebagai pengerusi jawatan kuasa kabinet, jawatan kuasa peringkat tinggi serta pasukan petugas yang melibatkan pelbagai kementerian dan saya juga lakukan perkara itu demi kepentingan kerajaan perpaduan yang ada. Ahmad Zahid juga berkata sebagai Presiden UMNO serta pengerusi Barisan Nasional, beliau berharap Kementerian Wilayah dan Persekutuan dapat diwujudkan semula dalam rombakan kabinet baru. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu pernah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri dari 2013 hingga 2018 di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memutuskan untuk menjelajah ke semua 191 bahagian UMNO di seluruh negara bagi mengupas isu berkaitan parti termasuk yang melibatkan perundangan dan politik. Katanya ini penting biar mereka ahli UMNO datang dan dengar sendiri penjelasan daripada saya dan pasukan yang mengenai aspek politik, perundangan serta beberapa isu lain. Komunikasi melalui pendekatan tanpa lisan sangat penting. Lebih penting jika ada sentuhan peribadi melalui komunikasi lisan melalui pemimpin utama organisasi. Ahmad Zahid menambah beliau komited untuk bertemu dengan ahli parti di setiap bahagian melalui pendekatan konservatif itu walaupun terpaksa mengambil masa yang lama. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan bahawa parti itu mengeluarkan arahan agar 5 jawatan tertinggi tidak dipertandingkan dalam pemilihan akan datang. Malah katanya dia sendiri meminta agar dicalonkan orang lain bagi jawatan yang disandangnya itu. Tegasnya PAS sama sekali tidak pernah menghalang mana-mana PAS kawasan untuk mencalonkan sesiapa bagi mana-mana jawatan. Katanya ada pihak menuduh kononnya PAS mengeluarkan arahan agar top 5 tidak dipertandingkan. Saya ingin tegaskan bahawa parti tidak pernah menghalang mana-mana kawasan untuk mencalonkan sesiapa sahaja untuk mana-mana jawatan. Bahkan saya sewaktu merasmikan mesyuarat agung beberapa kawasan memohon agar mereka mencalonkan orang lain untuk jawatan Timbalan Presiden. Terdahulu PAS mengumumkan Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presidennya akan kekal memegang jawatan dan pemilihan itu hanya akan mempertandingkan jawatan ahli jawatan kuasa pusat. Ini bermakna Abdul Hadi Awang akan kekal sebagai Presiden PAS untuk tahun ke-21 selepas menggantikan Allahyarham Fad Zeno pada 2002. Ketika ini jawatan Timbalan Presiden disandang Tuan Ibrahim, manakala 3 jawatan naib Presiden diisi oleh Ahmad Samsuri Mokhtar, Idris Ahmad dan Muhammad Ahmad Abdullah. PAS akan mengadakan muktamar tahunan mereka di Shah Alam pada 20 hingga 22 Oktober ini. Kali terakhir PAS mengadakan pemilihan ialah pada 2021. Pengumuman itu sekaligus dikritik parti pihak lawan antara lain mendakwa PAS lebih tidak demokratik berbanding UMNO. Sementara itu, Tuan Ibrahim juga ahli Parlimen Kubang Kerian berkata jawatan adalah satu amanah yang perlu dipikul seandainya dipilih. Katanya berkat kerjasama jemaah, insya-Allah jemaah ini akan terus diberkati Allah. Apa yang menduka citakan kamu seandainya beban yang kamu pikul diangkat dari pundakmu. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.